Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Kita dipilih di kalangan banyak-banyak manusia untuk menjadi orang yang dikekalkan dengan kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita diberi peluang untuk sama-sama rukuk dan sujud secara berjamaah, menghidupkan sunnah utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita diberi peluang pula dapat duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan rahmat dan barakah, majlis yang akan menjadikan diri kita, kemudian rumah kita, kemudian masjid kita dan qaryah kita penuh dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu itu disebut oleh Imam Waqi', guru kepada Imam Asy-Syafi'i, sebagai iaitulah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nurun, ilmu itu satu bentuk cahaya, di mana bila ilmu itu sampai kepada sesuatu maka sesuatu itu akan menjadi bercahaya, dan kemudian ia akan mencahayakan pula orang yang lain di atas muka bumi Allah. Pasal itu cahaya bahasa Arab kata nur, kemudian iaitulah bercahaya dan boleh memberi cahaya kepada yang lain, namanya ialah munawwirun, dibina dengan tasydid di situ tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, pasal itu disuruh kita sentiasa berusaha untuk menambah ilmu, menuntut ilmu, dan kemudiannya mendalami persoalan ilmu. Kerana disebut oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, al-ilmu fis sudur. Ilmu yang wujud di dalam dada manusia kal misbah
fil bait, peranannya menjadi seperti pelita bagi sesuatu rumah. Kalau rumah tu tak ada pelita, maka gelaplah ia, sama dengan kehidupan manusia. Kalau dalam dadanya tidak ada ilmu, maka dadanya itu akan menjadi gelap, maka tidak akan bercahaya dan boleh memberi cahaya pada yang lain. Maka maksud gelap di sini kata ulama iaitulah dia tidak akan mampu untuk membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah. Dia tidak akan mampu membezakan yang mana petunjuk dan mana yang batil. Dia tak akan banyak, iaitulah boleh membezakan golongan mana yang benar dan juga golongan mana yang salah di atas muka bumi Allah. Tanpa cahaya yang ada dalam diri manusia, manusia itu iaitulah kadangkala kawan baginya, rakan baginya akan dianggap sebagai musuh, manakala iaitulah musuhnya akan dianggap sebagai kawan, yang akhirnya akan menjadikan dia orang yang binasa di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya nak minta untuk pertamanya permulaan kuliah kita syukur sungguh-sungguh dengan peluang dapat berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tanda bahawa kita menghargainya dan kemudian kita berharap supaya Tuhan istiqamahkan kita sampai bila-bila kemuncaknya, iaitulah kita dapat mati dalam keadaan beriman dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah sebagai satu muqaddimah. Kita masuk terus kepada perbicaraan kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah kitab yang bernama Usul Tauhid ataupun Perdu bagi Tauhid, yang disusun oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Tuan Husin bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari. Kitab ni sesuai dengan namanya Usul Tauhid, Perdu bagi Tauhid. Sebab itu kitab kita ni dia bukan nak bicara tentang ilmu Tauhid. Yang tu kena buka kitab Tauhid, tuan-tuan. Yang ni dia nak bicarakan tentang pengenalan dan asas kepada ilmu Tauhid. Mudah-mudahan besoknya kita mengaji ilmu Tauhid, kita akan mudah nampak apa yang disampaikan oleh ulama dan tuan guru untuk menjadikan kita dapat makrifah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung tuan-tuan. Kitab kita ni diam tak diam sudah sampai kepada muka surat 9. Malam ni kita nak bicarakan satu perkara yang penting yang disebut dengan af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita faham dulu bila disebut tauhid ni, kita nak asalkan apa tuan-tuan? Kita nak asalkan iaitulah zat, iaitulah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak asalkan apa pula? Kita nak asalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tu kita dah bahas dah sebelum ni. Dan kita nak asalkan juga ialah af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita nak asalkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah, iaitulah salah satunya cara untuk kita mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah segala yang berlaku ialah semuanya dengan af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada yang tidak melibatkan kita ataupun perbuatan itu keluar daripada diri kita sendiri, maka semuanya itu disebut sebagai af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita buat sendiri. Contohnya kita duduk saja-saja di rumah,
kita ambil pisau, kemudian kita ambil batang kayu, kita raut-raut batang kayu tadi. Kebetulan Tuhan bagi kemahiran kat kita, pandai mengukir daripada batang kayu tadi, iaitulah jadilah sejenis permainan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kalau nak kira betul-betul siapa yang maknanya raut batang kayu tadi, kita. Perbuatan tu siapa yang buat? Kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maka dia tetap masuk dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan manusia, perbuatan yang lain daripada Allah tidak memberi bekah. Dia panggil maksud tidak memberi bekah ialah hang usaha pilah lagu mana pun, kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Walaupun kita usaha sungguh-sungguh untuk menghalang, tapi kalau Tuhan kata jadi, jadi. Tu nak hambak bagi, iaitulah kita ni boleh retiak saja, tapi retiak lagu mana pun semuanya kuasa terakhir penentuannya ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksudkan mengesahkan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ngaji tentang perbuatan Allah malam ni, tuan-tuan, untuk menjadikan kita berkeyakinan sepenuhnya supaya kita menjadi orang yang sempurna kepahaman tauhid kita. Bila sempurna kepahaman tauhid, maka dia akan menjadi orang yang tidak akan dihinggapi dengan penyakit al-haznu. Apa dia al-haznu? Al-haznu ni maknanya ialah sedih, begitu juga kecewa, begitu juga susah hati. Dia takkan dapat sifat ni, tuan-tuan. Penyakit ni dia takkan dapat, pasal dia tahu semuanya ialah dengan ketentuan Allah, semuanya ialah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Usahalah kita ni lagu mana pun punya usaha, tahu-tahu keputusan terakhir tidak menyebelahi kita. Contohnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maka kita tidak akan bergundah gulana, sebab kita dah retiak dah, serah pada Tuhan, habis riang dah, tuan-tuan. Keputusannya kita terima, dan kita terima sebagai seorang yang beriman, seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslimin, aku cukup kagum dengan kehidupan orang Islam yang beriman. Kagum tang mana? Iaitulah apa saja yang mereka dapat semuanya membawa kebaikan kepada mereka. Mereka mendapat sesuatu yang baik, mereka syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat pahala daripada Allah. Kemudian mereka mendapat sesuatu yang buruk, mereka redha dan mereka anggap itu sebagai satu qada daripada Allah, dan kemudiannya iaitulah sebagai satu kafarah, maknanya nak menghapuskan dosa mereka di atas muka bumi Allah, dan kemudian mereka redha, mereka juga dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada masalah. Baik itu bagi orang yang beriman ini, apa jadi pun life must go on. Hidup mesti diteruskan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Setiap sesuatu yang berlaku semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada hikmah yang tertentu bagi orang-orang yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak bila dah kita dapat lagu tu, tuan-tuan, kita nak susah hati lagi ke, tuan-tuan? Kita nak sedih ke, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Dah, teruskan lagi. Macam contoh bagi pejuang-pejuang Islam, apabila
iaitulah Tuhan tak tunaikan permintaan mereka, contohnya untuk memberi kemenangan yang mutlak dan sebagainya tuan-tuan, iaitulah mereka jadikan ia sebagai satu penawar dan kemudian iaitulah penyusun strategi untuk susun perjuangan pula, sehinggalah akhirnya Islam tertegak dengan sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka faham, iaitulah dalam bab Islam ni tuan-tuan, dia seperti roda pusingannya, ada kalanya di atas ada kalanya di bawah, lepas tu ada kalanya naik di atas balik, ada kalanya di bawah, sampai satu masa iaitulah dia akan berada di atas sepenuhnya, lepas tu dunia akan dikiamatkan oleh Allah. Itu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji daripada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak pernah menyalahi janji. Inilah dia kekuatan bagi orang Islam yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung pada muka surat 9. Kita nak berbicara malam ni tentang af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Ketahui olehmu hai talib, bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala itu terbahagi ia atas dua bahagi. Ingat betul-betul, perbuatan Allah itu dia ada dua bahagian. Ada dua bahagi. Nah, ingat baik-baik itu tuan-tuan. Iaitulah kita nak bicara tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah terbahagi kepada dua. Apa dia perbuatan Allah itu? Yang pertamanya namanya, iaitulah nama perbuatan Allah yang pertama itu, iaitulah perbuatan yang ittirari. Apa makna ittirari? Nah, ittirari ini iaitulah maknanya dia sebut, iaitu tiap-tiap perbuatannya perbuatan Allah yang dijadi akan dia perbuatan, padahal sunyi ia perbuatan daripada usaha hamba dan ikhtiar hamba padanya. Faham maksud dia tuan-tuan? Itu bahasa lama. Maksudnya apa dia? Maksudnya senang faham, ialah apa saja yang berlaku di atas muka bumi tak ada sangkut paut dengan usaha kita, tak ada sangkut paut dengan perbuatan kita. Nah, yang ni perbuatan Allah yang jenis ittirari dia panggil. Nah, lagu mana kata tak ada sangkut paut dengan perbuatan hamba, tak ada sangkut paut dengan ikhtiar hamba? Contoh apa dia? Nah, iaitulah seperti seperti menjadikan Allah Ta'ala akan langit. Macam Tuhan cipta langit, Tuhan bagi jadi langit, ada sangkut paut dengan kita ke tuan-tuan? Tak ada. Kita tak usaha sikit pun, kita tak tolong pun tuan-tuan, dan kita tak mampu tolong sebab kita ini bersifat dengan sifat lemah yang tak terhingga banyaknya. Memang kita Tuhan bagi kelebihan, tapi iaitulah hak kelemahan kita lagi banyak daripada kelebihan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu sifat utama makhluk ialah dha'ufat. Apa dia dha'ufat? Lemah yang tak terhingga banyaknya. Sebab itu kalau nak cari kelemahan kita, Allah tak tahu nak habaklah tuan-tuan berlambak. No, kalau macam tuan-tuan nak cari kelemahan saya, berlambak tuan-tuan. Tapi Tuhan lindung kelemahan kita. Saya pun kalau nak cari kelemahan tuan-tuan, berlambak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi dengan ihsan Allah, Tuhan lindung kelemahan kita. Jadi mana mungkin kita nak buat perbuatan tu, mana mungkin kita nak sokong perbuatan tu.
Itu kaedahnya. Jadi iaitulah Tuhan pula bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Maka Tuhan boleh menjadikan sesuatu. Contoh bab buat langit. Maka Tuhan buat langit dengan begitu sempurna ini, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Di situ menunjukkan keagungan Allah. Dan disebab itulah bila kita sebut perbuatan itirari ni, yang ni kalau tanya siapa pun, siapa yang buat? Allah Ta'ala. Yang ni tak ada siapa nafi, pasal tak sangkut paut dengan manusia sikit pun, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya. Pasal itu buka surah Al-Ghashiyah, yang kita duk dengar selalu tiap-tiap kali semayang raya dan tiap-tiap kali semayang Jumaat. Dia di antara surah yang cukup popular. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi jadi imam semayang raya dan kemudian Nabi jadi imam semayang Jumaat, maka antara pasangan surah yang Nabi kerap ulang iaitulah dua surah. Apa dia? Iaitulah satu suratul A'la, ni rakaat pertama, dan kemudian yang keduanya suratul Ghashiyah. Suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan kemudiannya suratul Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Ada satu hadis sahih disebut Nabi memang tak pernah tinggal surah ni ketika semayang raya dan juga semayang Jumaat, tuan-tuan. Ni bila saya cerita lagu ni, ada satu pakcik tanya satu masjid. Dia tanya, pasal apa Ustaz Nabi tak pernah tinggal surah ni? Sebenarnya iaitulah antara ihtimalnya, tuan-tuan, kerana dalam dua surah ni, dia di tengah-tengah akan disebut satu ayat yang menceritakan tentang kepentingan memberi peringatan dan menerima peringatan. Pasal itu kalau kita buka suratul A'la, di tengah-tengahnya ada satu ayat yang berbunyi fadzakir in nafa'atiz zikra, maka berilah peringatan kerana peringatan itu cukup bermanfaat. Kutlah kita lupa pula buat peringatan. Kadang kita ni bagi peringatan boleh, tapi nak terima peringatan payah juga kita ni, tuan-tuan. Jadi kutlah kita ni jenis tak mau bagi hidup peringatan. Tuhan ulang pula pada suratul Ghashiyah. Apa dia? Tuhan kata fazakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan, hanya saja kamu dilantik oleh Allah sebagai orang yang boleh memberi peringatan dan kena bagi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tetapi kamu tidak berkuasa untuk memberi petunjuk kepada sesiapa. Kamu boleh bagi peringatan saja. Pasal kita ni kadang bila bagi peringatan, kita harap orang dengar peringatan kita, orang boleh berubah. Jangan duk haraplah, tuan-tuan. Pasal kuasa untuk mengubah orang bukan duk kat kita, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya boleh sampai, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi tuan-tuan, sebelum ayat fazakir innama anta muzakkir tu, kita akan jumpa dengan ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala jadikan unta? Tuhan suruh kita perhati menatang unta, binatang yang cukup ajaib. Dia minum sekali boleh tahan berbulan-bulan. Di situ kalau nak kira boleh tambah dah tauhid kita kepada Allah. Satu, dua, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilal ard wa ilas samai kaifa rufi'at, dan hampa tak perhati ke langit. Perhati langit bagi elok, bagaimana Tuhan tinggikan dia. Kita kalau nak buat satu benda yang tinggi ni, tuan-tuan, contoh bumbung. Bumbung tu
kita nak kena bagi tegak elok bumbung tu lagu mana? Kena ada tiang. Tak ada tiang hang tak usah duk buat pandailah. Nah, kata apa? Kata iaitulah bangunan itu boleh tertegak. Nah, iaitulah bahawa sesungguhnya kalau bumbung tadi nak tegak elok dia kena ada tiang. Lalu ada orang kata kat saya, ada masjid yang antara masjid yang terbesar di dunia, iaitulah yang berada di bumi Islamabad, Pakistan, Masjid Faisal, iaitulah dibina dengan tak ada tiang. Nah, tapi cuba perhati bumbung dia. Dia ada juga 4 junam ke bawah, tuan-tuan. Nah, maknanya apa? Tiang lah tu. Walaupun kita kata dia buat macam bumbung penuh lagu tu, tapi hak hujung tu pada itu sebagai tiang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Mana ada akal kita boleh terima duk terawang-rawang lagu tu, tak ada tiang, boleh terima ke tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Tak boleh. Kita pun tak boleh buat lagu tu. No? Ataupun kita ambil contoh, kita nak buat langit-langit di rumah, tak ada tiang, kita ambil tali, kita gantung dia apa nama, di bumbung, bagi ada macam kita kata alang-alang tu kita buh, maknanya kita buh jadi langit-langit. Nah, kena gantung juga. Tapi Tuhan buat langit lagu mana tuan-tuan? Tak ada tiang, tak ada gantung atas apa, duk terawang-rawang lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nah, maka itu dia kejadian yang Tuhan bagi, jadi cukup sempurna. Di situ kita boleh nampak maknanya ini tak ada campur tangan manusia, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang disebut dengan perbuatan ittirari ini, nah, iaitulah dan juga bumi, langit dan bumi, dan menumbuh akan segala tumbuh-tumbuhan. Macam kita tanam kita tanam, tapi nak bagi tumbuh, nah, perbuatan tumbuh tu mai daripada siapa? Nah, yang bagi tumbuh tu makna tak ada siapa kata itu perbuatan dia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam kita tanam benih lah, tanam benih, boleh kita yakin kata hak kita tanam tu akan tumbuh elok, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nah, baik, tak apalah, kotlah lagi ada orang kata, baik kita yang tanam ustaz, apa yang tu bukan perbuatan ittirari pasal dia bersangkut paut dengan kita. Nah, tapi hak benih yang dia kita ni kalau kita boleh perhati, dia lama-lama besar. Nah, cuma kita tak perhatilah. Kita tengok pokok tu, kita buah benih, kita tahu. Contoh tanam jagung, buah benih, lepas tu 20 hari 30 hari dia akan besar pokok tu. Kita 20 hari baru pergi tengok pula, contohnya. Nah, tapi cuba kita ambil orang panggil apa, CCTV ke apa, kita perhati benih tu, dia mula-mula dia keluar sikit, lepas tu dia keluar sikit lagi, daun sikit, tunai sikit, keluar tunai, lepas tu dia keluar daun, lepas tu dia besar sampai jadi sebatang pokok jagung yang sempurna. Lepas tu dia besar sikit lagi, keluar pula daripada dia, itulah baby corn, apa nama, jagung yang kecil, dia akan jadi buah jagung yang besar dan sebagainya. Nah, maka perbuatan besar tu tak ada sangkut paut dengan manusia. Yang tu semuanya ialah af'alullah ittirari, perbuatan Allah yang jenis ittirari. Lagi, nah, dia bagi contoh lagi, dan menjadi akan segala haiwan, dan kemudian menjadikan angin, dan menjadikan air, dan segala bukit bukau, dan menambah besar segala haiwan, dan kayu, dan batu, dan mengeluar akan segala buah-buahan dan bunga-bunganya, dan mempalingkan ia akan satu hal daripada satu hal, seperti iaitulah mempaling Allah Ta'ala akan kejadian segala haiwan daripada hal Adam kepada hal ada nutfah, artinya ada air mani, dan daripada hal nutfah kepada hal alaqah, iaitu seketul darah yang beku, dan daripada hal alaqah kepada hal mudrah, iaitu seketul daging, dan daripada hal mudrah kepada hal beberapa anggota, dan ditiup padanya roh kemudian dikeluar akan dia haiwan yang sangat dhaif,
daripada satu rongga dan lubang yang sangat sempit lagi kelam dan tebal. Tu dia. Nak bagi nampak lagi hebat lagi, kita nak bagi nampak lagi perbuatan Allah Ittirari ini, maka dibongkarkan oleh tok guru kita tentang kisah kejadian haiwan. Haiwan ni siapa? Kita jugalah. Tak cerita tu cerita pasal kita jugalah. Tapi duk faham bila sebut haiwan, kita duk nampak apa? Duk nampak lembu, kambing apa semua. Dah, haiwan ni termasuk kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau kita mengaji mantiq, haiwan hak lain tu dipanggil haiwanus saim. Kita ni dipanggil haiwan apa, tuan-tuan? Haiwanun natiq. Apa makna haiwanus saim? Haiwan yang tidak boleh berkata-kata. Tapi jangan silap faham. Jadi kita faham kata haiwan yang tidak boleh berkata-kata, dia tak boleh bercakap. Haiwan cakap juga, bahasa dia. Itu kaedahnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Cuma dia tidak dijadikan sebagai bahasa utama percakapan yang boleh dipahami oleh makhluk. Dan iaitulah manusia, dia panggil haiwanun natiq, binatang yang boleh berkata-kata. Maksudnya iaitulah maksud berkata-kata tadi, iaitulah perkataan manusia itu dikirakan standard bagi kehidupan makhluk di atas muka bumi Allah. Kalau tuan-tuan buka pula kitab Al-Muqaddimah, disebut oleh Ibnu Khaldun, manusia ni bukan sekadar haiwanun natiq, haiwan yang boleh berkata-kata. Manusia juga disebut sebagai haywanu ijtimai, binatang yang bermasyarakat. Kita ni bermasyarakat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satu. Lepas tu kita ni juga disebut sebagai haywanus siyasi, binatang yang berpolitik. Sungguh juga kita ni berpolitik, tuan-tuan. Lembu dia tak berpolitik, kambing dia tak berpolitik, tapi manusia dia berpolitik. Sebab itu kita nak tolak politik dalam kehidupan kita tak boleh. Ada orang kata politik dalam masjid tak boleh berpolitik, maknanya dia silap. Sebab politik tu membicarakan tentang kehidupan kita seluruhnya. Itu persoalan dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Macam mana kita nak pinggirkan politik? Dan politik itu hendaklah kita selarikan dengan agama. Kerana sesungguhnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, politik membicarakan tentang kehidupan. Kehidupan kita pula hendaklah dikaitkan dengan agama, baru kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu iaitulah dalam diri manusia ini pun ada ciri-ciri haiwan tak boleh lari, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu dibawa contoh af'alul ittirari, contoh kejadian haiwan. Kejadian lagu mana? Contoh kita tengok tak sat bagaimana Tuhan takdirkan kita untuk terciptanya seorang manusia ataupun satu haiwan. Tuhan takdirkan berlaku dulu hubungan lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Kemudian percantuman daripada benih tadi, kemudian iaitulah akan diproses dalam rahim yang perempuan ataupun kalau yang binatang betina maka iaitulah akan berlakulah sedikit sebanyak macam pokok tadi juga. Pokok tadi biji benih, kemudian dia keluar sikit. Macam tu juga manusia, bermula dengan sperma, kemudian berjumpa dengan ovum, kemudian akhirnya iaitulah besar sikit yang disebut terang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Dia besar sikit sampai jadi apa disebut tadi, iaitulah jadinya seketul apa dia? Seketul darah yang dipanggil alaqah. Cukup jadi alaqah. Lepas tu bila jadi seketul darah dah 40 hari pula dia besar sikit jadi mudrah.
seketul daging. Lepas tu masak sikit, maka keluar daripada daging tadi seluruh anggota tubuh dia, keluar kaki, keluar tangan, keluar kepala. Lepas tu cukup 40 hari. Maknanya berapa? 120 hari. 4 bulan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maka lengkaplah, maknanya seluruh lembaga tadi. Cuma satu yang tak ada lagi. Apa dia? Iaitulah roh. Maka dah lengkap tadi, cukup 140 hari kejadian tadi ni. Maka Allah Ta'ala tiupkan roh masuk, maka dia sudah bermula kehidupan. Walaupun tak keluar mai di atas dunia lagi, tapi dia sudah hidup dalam alam rahim yang dinamakan alam rahim ibu, tuan-tuan. Sudah ada rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan dia sudah makan, sudah minum mengikut ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni semua tak ada sangkut paut dengan manusia. Nampak lagi? Semuanya ialah dengan perbuatan yang dinamakan perbuatan ittirari, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu bila kita mengaji kitab fiqh maknanya jumhur ulama menyebut ini merupakan had untuk kita tentukan kalau iaitulah janin yang berada dalam rahim ibu tadi dia gugur. Kata sebahagian ulama, kalau dia gugur sebelum 120 hari kejadian dia, maknanya iaitulah dia hanya perlu, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi dikafankan dan kemudian ditanam. Pasal apa? Pasal tak ada roh lagi. Tapi kalau lebih daripada 120 hari, maka dia perlu lalui 4 proses macam hak yang berlaku kepada orang yang berada di atas muka bumi mati. Hak yang perlu ditunaikan iaitulah dimandikan dan kemudian disembahyangkan dan kemudian dikafankan dan kemudian ditanam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sebab dia sudah dikira hidup. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu hang tak sah kira hebat lagu manalah, semuanya ketentuan Allah. Sebab itu sampai masa 9 bulan 10 hari standard dia lagu itulah, tapi tak tentu. Ada yang lagi lama pun ada yang setahun lebih berada dalam kandungan ibu pun ada yang 3 tahun lebih berada dalam kandungan ibu pun ada, tuan-tuan. Ada yang lahir tak cukup 9 bulan 10 hari pun ada. Semuanya dengan ketentuan Allah. Jadi nak bagi nampak lagi yang ni af'alul ittirari. Contoh, kalau orang dulu dia buat proses apa? Dia buat proses lenggang perut. Ni kalau kita baca satu buku, saya baca satu buku karangan almarhum Profesor Amran Kasimin. Dia baca tajuknya ialah Adat Istiadat Orang Melayu di Malaysia. Dia baca, dia keluaran UKM, dia hurai panjang, keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia pensyarah UKM, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia hurai. Salah satunya adat lenggang perut. Dia cerita dalam tu macam mana adat lenggang perut. Saya pun kalau kecil-kecil tu pernah tengok lah, tapi lepas tak tengok dah. Tak ada dah adat tu pula ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kena pergi cari nyok apa semua lenggang di perut tadi. Lepas tu nyok tadi seakan ditentukan. Boleh tahu pula hak yang tadi ni iaitulah hak nak keluar sekejap lagi jantina dia lelaki ataupun perempuan. Tu dulu. Kalau lah orang buat apa, tuan-tuan? Orang scan. Pakai scan ni. Pilah duk tet. Nampaklah bergerak dalam perut tu. Nampak bergeraklah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tet. Doktor kata nampak macam jantan. Dia pun seronok pergi beli baju jantan semua, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bayi mula pula seronok, tak kira lah nak jantan ni. Keluar perempuan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nak apa? Di situlah Tuhan nak ajak kita
itulah dia af'alul ittirari. Perbuatan tu perbuatan Tuhan yang tak ada hubung kait dengan makhluk. Kita sendiri pun tak boleh tentu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya untuk kita ambil iktibar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sikit lagi yang Aisyah pun dah masuk. Baik. Iaitulah maknanya apabila lengkap semua sampai pada hari yang nak keluar budak tu, tuan-tuan, ni disebut iaitu Tuhan boleh buat haiwan yang sangat dhaif keluar jadi ni daripada satu rongga dan lubang yang sangat sempit lagi kelam dan tebal daripada perut ataupun telur. Padahal haiwan yang dikeluar akan dia itu buta, tuli, kelu, jahil, lembut, segala anggotanya lagi sangat dhaif, kemudian dihilang segala yang tersebut itu dan ditambah jadi nyata dan terang. Itu dia, tuan-tuan, kan proses kejadian tadi. Baik, satu yang kita nampak hebatnya perbuatan Allah ni, kita jadi kagum, tuan-tuan. Fikir tengok, iaitulah Allah Ta'ala keluarkan janin tadi. Kalau kita kata budak paling biasa 2 kilo lebih, 2 kilo lebih lah. Ada yang kurang daripada tu pun ada yang besar sikit daripada tu pun ada. Budak yang keluar 2 kilo lebih daripada lubang yang sempit. Fikir tengok, tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh buat bagi jadi keluar. Maknanya iaitulah ketentuan daripada siapa? Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau binatang yang bertelur pula pun duduk dalam satu tempat yang juga sempit, kan bila kita tengok sagi dia nak keluar, dia boleh patuk telur tadi ini, lubang kecil juga dia boleh keluar. Itulah menunjukkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Satu. Kemudiannya hebat lagi ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Allah Taala takdirkan keluar tu memang iaitulah mana-mana makhluk Tuhan semua lemah mereka, tak ada keluar tu sihat dan kuat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Keluar tu cakap tak boleh lagi, keluar tu lagu mana pun tak boleh lagi, tuan-tuan. Kalau menatang pun dia keluar tu dia tak boleh nak terbang, tak boleh nak apa lagi, burung dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, tuan-tuan, Tuhan takdirkan pula hak manusia lagi lambat, hak menatang lagi cepat. Macam contoh lembu beranak tak berapa minit, tak berapa jam lepas tu pusing satu kandang lah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita beranak boleh pusing satu rumah. Kalau boleh satu rumah, mak pak dia lari dulu awal, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nak tunggu bila boleh pusing satu rumah bila, tuan-tuan? Nak tunggu berapa? Bertahun pula lah baru boleh pusing satu rumah. Nak bagi di sini supaya kita ni walaupun manusia Tuhan bagi kelebihan macam-macam, jangan kita sombong, jangan merasa kita hebat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu sifat sombong sifat yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Menarik perbicaraan ni, tanda tentulah dulu, insya-Allah kita sambung pula. Iaitulah kita tanda tani daripada perut ataupun telur. Padahal haiwan yang dikeluar akan dia itu buta, tuli, kelu, jahil, lembut, segala anggotanya lagi sangat dhaif, kemudian dihilang selain tersebut. Itu tanda tentu, tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini
pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.